Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah anak-anak pelajar tingkatan 4, kita teruskan lagi pembelajaran matematik tambahan tingkatan 4 kita hari ini. Masih lagi di bawah tajuk fungsi kuadratik. Cuma pada hari ini kita pergi kepada subtopik yang baru, iaitu menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, bila menyebut tentang ketaksamaan, apa yang kamu faham tentang ketaksamaan? Bila menyebut tentang ketaksamaan, ni ketaksamaan. Apakah yang dimaksudkan dengan ketaksamaan? Okey, sebelum ini kamu belajar tentang persamaan kuadratik. Bila persamaan kuadratik, bila menyebut persamaan kuadratik, dan sekarang kamu belajar tentang ketaksamaan kuadratik. Kan? Cuma benda yang sama. Dua-dua adalah kuadratik. Cuma bezanya bila sebut persamaan kuadratik, bila kita susun dalam bentuk am. Ni kita panggil bentuk am kan? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Bila persamaan dia adalah sama dengan kosong. Tapi bila ketaksamaan kuadratik, dia masih lagi dalam bentuk am. Cuma dalam simbol. Sama ada simbol lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dan lebih kecil atau sama, bergantung kepada situasi. Okey. So hari ini bila kita menjawab mengenai soalan ketaksamaan kuadratik, apa yang perlu kamu buat? Yang pertama adalah langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya. Okey. Yang pertama adalah menjadikan persamaan kamu yang diberi itu dalam bentuk am. Bila sebut bentuk am, mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Yang kedua, mencari punca bagi persamaan tersebut. Apakah itu punca? Punca maksudnya kamu perlu lakukan faktoran dan kamu cari nilai X-nya berapa. Itu adalah punca persamaan. Dan yang ketiga, kamu kena tahu bentuk graf. Bentuk graf yang kamu nak lukis. Bentuk graf tu macam mana? Kalau positif AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan satu lagi kalau dia negatif AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Maka kalau dia positif, maka graf kamu akan jadi bentuk senyum. Kalau dia negatif, graf kamu akan jadi bentuk masam. Okey, yang itu. Okey. Daripada situ baru kamu cari dia punya julat. Macam mana nak menentukan julat? Julat boleh ditentukan bila kamu melukis bentuknya. Okey. Kalau dia positif dan kamu cari punca daripada sini, punca contohlah let's say puncanya sini adalah A dan sini adalah B. So kita letak di sini A, di sebelah kiri nombor yang lebih kecil, di sebelah kanan nombor yang lebih besar. Okey. Ada dua jenis nanti. Kamu akan jumpa satu bentuk senyum dan satu lagi bentuk masam. Dua jenis punca. Okey, dua jenis graf. Okey. Okey. So sekarang kita nak menentukan julat. Okey, bagaimana kita nak tentukan julat? Penentuan julat hanya berdasarkan simbol lebih besar atau lebih kecil. Yang itu. Okey. Kalau bagi graf senyum, kalau lebih besar, okey, kalau lebih besar dia akan berada di atas. Di situ. Okey, saya padamlah yang ni. Okey. Kalau lebih kecil, dia akan berada di bawah. Apa itu atas bawah? Maksudnya kawasan kita lorek. Maksudnya bila kita lorek, kawasan yang kita akan cari nanti
Okey, akan berada di sebelah atas luar sini. Di sini. Okey. Kalau dia lebih kecil, dia akan berada di bawah. Bagaimana cikgu nak tentukan julat? Kita dah lorek-lorek tu. Senang sahaja. Maksudnya, bila kita lorek, kawasan yang kita nak cari tu ada berada di tempat yang kita lorek ni. So, min X kita berada di sini. Untuk yang atas. Kalau untuk yang bawah, X kita berada di dalam. So, bagi yang atas, julatnya akan jadi terpisah. Kan terpisah ni? Ni satu bahagian, ini satu bahagian. So, dia akan jadi untuk yang ini, dia akan jadi X dengan A. Macam mana kita nak tentukan? Okey, tengok. Antara X dan A, siapa yang berada di sebelah kanan? Sebelah kanan adalah A. Maksudnya, A lebih besar. Jadi, X lebih kecil. So, dia akan jadi begitu. Kalau simbolnya ada sama dengan, sini pun ada sama dengan. Kalau simbolnya tak ada sama dengan, sini pun akan jadi tidak sama dengan lah. Okey. Bagi yang B pula, yang kat sini. Okey, antara X dan B. Okey, siapa yang berada di sebelah kanan? Siapa yang lebih berada di sebelah kanan? Yang berada di sebelah kanan adalah huruf X. So, X akan jadi lebih besar. Sifat nombor semakin ke kanan, ianya semakin besar lah. Okey, itu kalau yang terpisah berada di atas. Macam mana pula kalau yang X ni berada di tengah-tengah begini? So, X ini berada di tengah-tengah, maka dia berada di antara A dan B. So, A lebih, maka antara X dengan A, X lebih besar. Antara X dan B, B lebih besar. Inilah nanti jawapan yang kita tulis. Ni yang kita inginkan sebagai jawapan kita. Tak semestinya benda tu salah satu daripada dua tu. Okey. Untuk yang bawah ni pula sama sahaja, bentuk sahaja. Maksudnya yang ini kalau arm kamu adalah negatif. Yang ini tadi adalah positif. Okey. So bila negatif, okey, yang sebelah sini, yang sebelah atas akan jadi sama. Lebih besar, yang kecil lebih ke, yang di bawah lebih ke kecil. So, kawasan lorekan samalah di dalam ini atau yang di luar ni. Okey. So, X kita berada di mana? Di situ. Okey. Untuk yang ini, dia sama je. Dia akan jadi A berada di antara X dan B. Okey. Tapi kalau untuk yang ini dan yang ini, so tengok. A untuk A. Antara X dengan A, siapa yang besar? A berada di kanan. Jadi X lebih kecil daripada A. Kalau B, antara X dan B, siapa yang besar? X kan? So X lebih besar daripada B. Jawapan-jawapan inilah nanti yang kita nak. Sama ada yang ini atau yang ini, bergantung kepada kita punya soalan. Okey. So, untuk kamu lebih faham, mari kita buat soalan. Okey, kita buat soalan. Okey. Keyword kat sini. Bila masa kita nak guna benda-benda ni, bila masa kita nak guna cara menjawab seperti ini, adalah bila soalan kamu menyebut perkataan julat. Julat. Okey. Cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik 2X tolak 1, X tambah 4 lebih besar atau sama dengan X tambah 4. Kita tahu dah di sini sebut ketaksamaan kuadratik. Bila kuadratiknya, langkah pertama mesti jadi bentuk am. Kedua, faktor, cari punca. Dan yang ketiga, tentukan julat. Kena lukis lah. Lukis graf tadi. Okey. So, tu langkah-langkah dia. So, langkah pertama adalah jadikan dia bentuk am. So, kita salin dulu soalan. 2X tolak 1.
X tambah 4 lebih besar atau sama dengan X tambah 4. So, kita kembangkan. So, akan jadi 2X kuasa 2 tambah 8X tolak X tolak 4. Yang ini kita pindah ke depan. So, akan jadi tolak X tolak 4 lebih besar atau sama dengan kosong. So, bila kita susun, dia akan jadi 2X kuasa 2, 8. Ni 8 tolak X tolak X. So, akan jadi tambah 6X tolak 8 lebih besar atau sama dengan kosong. Yang ini kita boleh kecilkan, bahagi 2. So, dia akan jadi begitu. Sampai sini, ini dah bentuk am kan? So, kita kena buat apa? Kita perlu lakukan faktoran. So, bila faktoran, tekanlah kalkulator. Mod, equation, degree 2. So, A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya negatif 4. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 4. So, tunjukkan faktorannya. Dia akan jadi X tolak 1, X tambah 4. Okey. Dari situ, baru kita lukis graf tadi. Lukis yang ini. Lukis yang ini untuk kita tentukan julat kan. Okey. So, macam mana kita nak buat? Kita tengok bentuk graf. Bentuk graf tu di mana? Kat sini. Senyum ke masam? Sebab dia positif kan. So, bila positif, graf kamu akan jadi graf senyum begitu. Okey. Puncanya adalah 1 dengan negatif 4. Di mana kedudukan 1 dengan negatif 4 di dalam graf kamu? Mestilah yang positif di kanan, negatif di kiri. So, akan jadi sini negatif 4, sini 1. Lepas tu, kawasan mana kita nak lorek? Tengok. Simbol lebih besar. Bila lebih besar, lorek bahagian atas. Atas luar. So, dia di situ. So, kawasan itu yang kita nak. Tak nampak So, saya terangkan sikit. Okay, tu kawasan ni yang kita nak. So, X kamu berada di mana? X kamu berada di kawasan yang berlorek. Okay, so macam mana kita nak tentukan julat? So, oleh kerana kawasan berlorek itu terpisah, maka dia akan jadi 2 lah. Satu lagi X dengan 1. So, sekarang kita nak tentukan simbol. Okay, kita tengok yang ini. Antara X dengan negatif 4. Siapa yang berada di kanan? Kalau kita tengok, negatif 4 lebih berada di kanan. So, dia akan jadi nganga tu menghala ke negatif 4 lah. Sebab negatif 4 lebih besar. Lepas tu tengok yang ni pula. Okey. 1 dengan X. Siapa yang besar? Siapa yang berada di kanan? X yang berada di kanan. Jadi, X lebih besar. Ini adalah jawapan yang kita nak lah. Itu adalah julat-julat yang kita ingin cari. Okey. So, cikgu teruskan lagi dengan contoh yang kedua. Masih lagi sama. Kalau tadi nampak ini simbol. Kalau tadi simbolnya ada tanda sama dengan. Tapi yang kedua ni simbolnya biasa saja, tak ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan ke? Tak ada tanda sama dengan ke? Cara jawab adalah sama. Apa dia? Yang pertama mesti jadi bentuk am. Yang kedua jadi faktor dan punca. Yang ketiga mesti ada graf. Tu. So, langkah pertama apa? Jadikan dia bentuk am. So, min 2 tolak X 8 tolak X lebih kecil atau sama dengan kosong. So, expand. 16 tolak 2X tolak 8X
tambah X kuasa 2. Okey kan? So, kita susun jadi bentuk am. Tolak 10X tambah 16 lebih kecil daripada kosong. Kita dah selesai langkah yang pertama. So, pergi kepada langkah kedua. Langkah kedua adalah faktor. Faktor punca. So, tekanlah kalkulator. A kamu adalah 1, B kamu adalah negatif 10 dan C kamu adalah 16. Apa yang kamu dapat? X sama dengan 8, X sama dengan 2. So, dia akan jadi X tolak 8, X tambah, tolak 2. Okay, so kalau kita tengok dua-dua negatif. Okay, so dah selesai yang ini. Yang ketiga adalah bentuk graf. Kalau kita tengok macam mana kita nak lukis bentuk graf, kita tengok bentuk am di kat sini. Positif ke negatif? Nilai A kat sini. Nilai A sini. Positif kan? So, bila positif, maksudnya graf kita adalah graf senyum. Okey. Di mana 2, di mana 8? Ikut logik, 2 di sebelah kiri lah sebab dia lebih kecil dan sebelah kanan lebih besar lah 8. Okey. Kalau kita tengok, lepas tu tengok pula simbol kat sini. Lebih kecil. Lebih kecil kalau kita tengok ni, lebih kecil berada di bawah. So, yang tu kena hafal. Lebih kecil di bawah, jadi kita lorek bahagian bawah mesti kat dalam. Yang ini yang kita nak. So, X kita di mana? X kita di kawasan berlorek sekarang. Okay, kalau kita tengok kedudukan X, dia berada di dalam, maksudnya dia berada di antara 2 dan 8. So, 2X 8. Maksudnya antara X dengan 2, X lebih besar. Kat sini kan. Kalau kita tengok, kenapa cikgu tak letak tanda sama dengan? Sebab sini tak ada tanda sama dengan. So, kita kena follow lah. Dan antara X dengan 8, siapa besar? 8 lagi besar. Tu cara untuk kita menjawab soalan ni. Okey? Boleh? Okey, cikgu teruskan lagi dengan contoh yang ketiga. Masih lagi perbincangan yang kedua di bawah sub soalan yang sama. Selesaikan setiap ketaksamaan kuadratik berikut. Okey. Kalau kita tengok di situ, soalan ni lebih mudah, tak perlu kembang, cuma kita pindah sahaja. So, daripada situ kita mesti jadikan dia bentuk am. Kan? So, bila kita pindah, dia akan jadi begitu. So, senang. Langkah ni dah senang. So, just tekan kalkulator. 1, negatif 4, B-nya dan C-nya negatif 12. So, kamu akan dapat, sekejap sabar saya salah tekan kalkulator. Okay. A-nya 1, B-nya negatif 4 dan C-nya adalah negatif 12. So, kamu akan dapat X sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 2. So, bila kita faktorkan ke atas, dia akan jadi X tolak 6, X tambah 2. So, dah selesai dah langkah pertama dan kedua. Untuk kita tentukan sekarang, kita nak tentukan, kita kena tengok bentuk am. Bentuk am tu sekarang adalah positif, kan? Sebab dia positif. So, bila kita lukis, dia akan jadi begitu. Positif, negatif 2 di kiri sebab dia lebih kecil. 6 berada di kanan. Okay, kita nak tentukan kawasan. Simbol ni. Lebih kecil. Lebih kecil berada di bawah. Jadi kita buat apa? Lorek bawah ni. Kalau yang tu dia mesti berada di dalam. Sebab dia senyum. Bawah mesti kat bawah, kat kurungan. Okay, so X kamu di situ. Jadi X berada di antara negatif 2 hingga 6. Dan di sini ada simbol sama dengan. So, maksudnya kita punya jawapan pun mesti ada sama dengan. So, kita tulis tu. X berada di antara negatif 2 dengan 6. So, kita tengok. Antara 2 dan X, siapa yang berada di kanan? X kan?
So, X mesti lebih besar. Ada tanda sama dengan sebab soalan ada tanda sama dengan. Antara X dengan 6, siapa besar? Kalau kita tengok, 6 berada di kanan. So, begitulah jawapan kamu. Okay? Okay, so cikgu teruskan lagi. Dengan perbincangan yang ketiga, masih lagi soalan yang lebih-lebih kurang. Kan? Sama soalannya. So, tak perlulah cikgu buat. Okay? So, itu sahaja. Okay? Cikgu harap kamu faham tajuk ni. Dan cikgu nak kamu cuba buat soalan ni. Kenapa cikgu bagi banyak? Sebenarnya cikgu nak kamu mahir. Sebab selepas ini, kita akan gunakan cara menjawab yang sama untuk mencari julat dan ungkapkan ketaksamaan. Masih lagi cara yang sama. Okey, latihan ini cikgu ambil daripada latihan buku lain. So, cikgu harap kamu salin dan buat dalam buku latihan. Okey? Okey, so itu sahaja cikgu rasa untuk hari ini. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.